Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi, Cik. Okay. Hari ini 21 Mac. Okay, 21 Mac. Okay, kelas fizik bagi kelas 4 STEM. Okay, minggu ni adalah minggu terakhir sebelum kita cuti. Minggu depan kita cuti seminggu. Minggu depan kita cuti. Jadi minggu ni kelas terakhir. Lepas tu kelas terakhir PDPR. Kita cuti seminggu, lepas tu kita naik sekolah. Okay, belajar secara bersemuka. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk chapter subtopik 3.2 hukum Kepler. Okey, hukum Kepler 3.2 yang mana kita bab 3 iaitu 3.1, 3.2 dan 3.3. Okey, 3.3. Kita ada 3 subtopik yang mana subtopik 3.1 kita ada 3 bahagian kelas kita. 3 hari bagi menyelesaikan satu subtopik. Okay, jadi minggu ni kita akan pergi kepada hukum Kepler. Kita tengok sama ada hari ni saja ataupun ambil masa 2 ataupun 3 hari. Okay, jadi untuk hukum Kepler ni sebenarnya fokus kamu ataupun objektif kamu dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan hukum Kepler pertama, kedua, ketiga. Kita ada 3 hukum. Okey, 3 hukum. Okey, tiga-tiga hukum ni berkenaan dengan alam semesta lah. Okey. Kita tak pergi kepada perkara yang ada dekat planet kita sahaja. Kita mencakupi luar daripada planet kita. Kalau ikutkan silibus yang sebelum ni KBSM, fizik untuk SPM hanya fokus kepada apa yang ada dekat planet kita sahaja. Okay. Cuma silibus yang baru KSSM kamu ditambah, okay? Silibus ditambah, topik ditambah, bukan setakat dalam planet kita tetapi dia pergi kepada luar, okay? Luar daripada planet bumi. Okay, jadi bab 3 ni hukum kegravitian, bab kegravitian dia akan pergi kepada berkenaan dengan planet lah. Okey. Jadi selepas kamu dapat menjelaskan hukum Kepler, okay, kita ada 1, 2 dan 3. Okay, setiap satu tu dia ada takrifan-takrifan ataupun fakta-fakta berkenaan dengan hukum Kepler. Okay, kemudian dia ada formula. Okay, untuk hukum Kepler yang ketiga, kita ada satu formula. Okay, kita ada satu formula untuk hukum Kepler yang ketiga. Okay, lepas tu, lepas kita ada formula, mesti ada pengiraan lah. Okay, lepas tu menyelesaikan masalah menggunakan rumus yang diberikan. Okay, sebenarnya hari ni ada 3 ataupun chapter subtopik 3.2 ni dia ada 3 objektif lah untuk kamu belajar. Okey, jadi merujuk kepada buku teks. Okey, merujuk kepada buku teks. Okey, muka surat 96. Okey, cuba kita tengok integrasi sejarah. Okey, Johannes Kepler. Okey, bekerja sebagai pembantu kepada ahli astronomi. Okey, Tycho Brahe. Okey, dia pembantu je. Okey, pembantu sahaja. Okay, sifat keazaman yang tinggi mendorong beliau untuk mengkaji data astronomi. Brahe. Panggil Brahe. Okay, selama lebih daripada 10 tahun. Akhirnya Kepler berjaya merumuskan 3 hukum yang menghuraikan gerakan planet mengelilingi matahari. Okay, kalau dekat universiti biasanya profesor ataupun pensyarah dia ada pembantu. Okay, kalau dia buat sesuatu kajian, okay, kalau dekat universiti, dia ada dipanggil RO ataupun RO dan RA. Okay, research
officer ataupun research assistant. Okay, pembantu kajian. Okay, pembantu kajian. Jadi pensyarah-pensyarah dekat universiti bila dia mula buat kajian, okay, dia akan ada beberapa orang pembantu lah. Okay, beberapa orang pembantu. Jadi pembantu tak semestinya orang biasa. Okay, dia biasanya orang mesti yang pandai jugalah. Okay, macam cikgu pun pernah jadi research assistant, okay, kepada pensyarah cikgu, profesor. Bantu dia membuat research lah. Okay, bantu. Masa cikgu belajar kat universiti dulu, belajar lepas tu habis cikgu sambunglah research assistant. Okay, jadi Kepler ni sebenarnya pembantu. Okay, lepas tu lebih daripada 10 tahun, dia dapat keluarkan fakta berkenaan dengan gerakan planet mengelilingi matahari. Okay, jadi untuk 3.2 ni, kita memfokuskan iaitu gerakan planet mengelilingi matahari. Okey, semasa tingkatan 3. Tingkatan 3. Anda telah mengetahui mengenai Kepler, seorang ahli astronomi. Asalnya pembantu kan, pembantu. Lepas tu dia jadi ahli astronomi. Ahli astronomi, matematik, dan astrologi. Jerman yang mengubah suai model heliocentrik mengikut hukum Kepler. Tahukah anda terdapat 3 hukum Kepler? Terdapat 3 hukum. Maksudnya masa tingkatan 3 sebenarnya kamu dah jumpa lah Kepler ni. Dah jumpa. Sekarang jumpa lebih detail lah. Lebih detail. Sekejap cikgu rekod lah. Rekod. Hukum Kepler yang pertama. Kita tengok hukum Kepler yang pertama. Hukum Kepler yang pertama. Fakta berkenaan dengan gerakan planet mengelilingi matahari. Orbit bagi setiap planet adalah elips. Dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Jadi hukum Kepler yang pertama. Hukum Kepler yang pertama. Alhamdulillah. Orbit di setiap planet rupanya elips. Maksudnya orbit ni garisan pergerakan planet-planet mengelilingi sesuatu bintang. Jadi dekat kita, kawasan kita, kita planet bumi, kita ada orbit, kita mengelilingi bintang matahari. Matahari. Kita mengelilingi matahari. Kita mengelilingi matahari. Tetapi dalam bentuk elips, bukan bentuk bulatan. Planet kita bulat. Tetapi orbit elips. Macam mana untuk kita dapat elips ni, sebenarnya kita ada aktiviti. Kita boleh lukis elips tu macam mana dekat atas kertas. Nantilah kalau bersemuka nanti kita cubalah buat. Sebenarnya banyak benda yang kita aktiviti yang boleh buat untuk lebih faham ataupun nampak lah. Ini antara aktiviti kita nak tunjuk dua jasad, iaitu kita ambil contoh bumi dan matahari, yang mana bumi mengelilingi mengelilingi matahari, yang mana orbit dia adalah dalam bentuk elips, tetapi masih dalam lingkaran, lingkaran orbit. Dia tak terputus. Macam ada tali lah antara bumi dengan matahari. Hukum Kepler yang pertama. Planet-planet dalam sistem suria. Kita ada banyak planet dekat sistem suria kita. Mempunyai orbit berbentuk elips. Berbentuk elips. Kita tak nampak apa orbit tu. Tetapi macam kita berada dalam satu garis. Pergerakan tu dalam garis. Yang kita panggil elips. Yang kita panggil orbit. Rajah 3.25. Rajah ni
menunjukkan matahari sentiasa berada di satu fokus pada elips tu. Okey, kita kalau dekat sini kan, dekat sini ni planet kan, planet pusing. Kita tengok matahari ni dia tak bukan daripada tengah. Okey, bukan daripada tengah. Okey, dia pusing ni bentuk elips, hampir bulatan, hampir menyamai bulatan. Okey, paksi major, okey, paksi major ni besar, minor ni kecil. Okey, major ni utama ataupun besar, minor ni kecil, kedua, sekunder. Okey, jadi major ni yang paling ni panjang lah. Okey, ni paksi major. Minor yang sekunder ataupun yang lebih kecil daripada paksi yang utama. Okey. Paksi major adalah lebih panjang. Okey, dia kata lebih panjang daripada paksi minor. Okey. Ini pun menghuraikan major ni pun memang kita tahu major ni lebih panjang, lebih besar. Okey, utama. Minor ni kedua, sekunder, okey, ataupun lebih kecil. Okey, kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi major hampir sama panjang dengan paksi minor. Hampir sama. Paksi major dengan minor ni hampir sama. Maksudnya masih ada perbezaan. Okey, sebab tu dalam bentuk elips. Kalau bentuk bulatan, dia sama panjang lah. Okey, radius dia sama. Oleh itu, bentuk elips orbit planet-planet dalam sistem suria adalah hampir bulat. Okey, planet-planet boleh dianggap mempunyai gerakan membulat mengelilingi matahari. Okey, jadi anggapan dia planet-planet boleh dianggap membuat gerakan membulat. Kalau bulat, radius dia sama. Okey, radius ni daripada tengah sampai ke ni. Sampai ke hujung ni. Okey, maksudnya arc ni dia hampir sama, jejari. Tapi jejari kita guna dalam bulatan. Okey. Jadi kita boleh membuat anggapan, okey, membuat anggapan gerakan adalah secara membulat. Jejari orbit ialah nilai purata bagi jarak di antara planet dengan matahari. Jadi jejari orbit. Okey, kita faham jejari daripada pusat bulatan hingga ke hujung. Okey, tetapi bila sebut jejari orbit, kita bukan faham okey, arc sini dengan arc sini sama. Tak, sebab dia bukan bulatan. Cuma dia hampir dan boleh dianggap okey, bulat. Cuma istilah jejari orbit ni nilai purata. Okey, dia ambil nilai purata. Nilai purata bagi jarak di antara planet dengan matahari. Okey, ini hukum Kepler yang pertama. Kepler yang pertama, elips. Orbit dalam bentuk elips. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hukum Kepler yang pertama ataupun fakta. Okey, fakta. Jadi ini adalah gambar raja. Okey, cikgu copy gambar raja. Okey. Gambar raja, copy. Ada soalan setakat ni untuk hukum Kepler yang pertama. Fakta yang pertama. Okey. Hukum Kepler yang pertama. Orbit setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Okey, di satu tempat. Okey, di antara fokusnya. Bukan duduk kat tengah-tengah kan. Okey. Lepas tu, okey, kita pergi kepada hukum Kepler yang kedua. Okey, hukum Kepler yang kedua. Sekejap sambil-sambil tu cikgu minum air. Okey, siapa lapar nak sambil-sambil makan pun boleh lah. Hukum Kepler yang kedua. Kita pergi yang kedua. Okey, yang kedua. Garis yang menyambung. Garis yang menyambung planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama. Okey, dalam
semasa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey. Contoh ni orbit. Okey, yang orbit. Anak panah ni maksudnya dia mengelilingi macam ni lah. Okey. Mengelilingi matahari. Okey, kita ambil satu tempat. Contohnya gerakan daripada C ke D. Okey, planet ni daripada C ke D. Jadi C kita ada satu garis. Okey, lepas tu pergi ke D ni, dia akan memakan masa. Okey, ada masa. Okey, D. Okey, faham situasi ni dulu Lepas tu dia pergi-pergi daripada sini pula A ke B. Sebenarnya dia kira A ke B, C ke D. Okey, C ke D. Dia bagi tahu sini, okey, garis yang menyambung planet, okey, menyambung planet, okey, contoh planet duduk dekat A, okey, dengan matahari, A ke matahari akan mencakupi luas yang sama dalam semasa yang sama bila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, faham situasi ni dulu. Okey, faham situasi ni dulu. Okey. Okey, bila dah faham, okey, sebenarnya dia kata semasa yang sama. Maksudnya C dengan D, contohnya C dengan D ni sejam. Dia nak bergerak. 1 hingga C dengan D ni sejam. Jadi A dengan B ni sejam juga. Okey. A dengan B sejam juga. Okey. Yang mana luas yang ini dengan luas ini sama. Okey. Asalkan luas ini dengan ini sama. Kalau luas sama, maksudnya masa pun sama. Dia macam tu. Itu yang dimaksudkan. Okey, kita baca takrifan. Perhatikan rajah 3.26. Okey, jika sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari A ke B, okey, A ke B dan C ke D, okey, masa yang sama. Kalau dia kata, kalau A ke B ni, planet ni bergerak A ke B, lepas tu C dan D ni masa sama. Okey, contoh A ke B sejam. C ke D ni sejam juga. Okey. Jadi dia kata luas kawasan AFB, okey, luas ni, lengkuk ni, luas lengkuk ni. Okey, luas ni, kawasan ni dengan CFD, okey, adalah sama. Okey, adalah sama. Luas ni dengan luas ni adalah sama. Jarak AB adalah lebih besar. Okey, jarak AB, okey, jarak lengkuk ni jarak AB lebih besar daripada jarak CD. CD pendek je. Okey, tapi A dengan B ni panjang. Okey, kalau kita faham, kalau AB panjang, masa pun lebih panjang lah. Tetapi, okey, dalam hukum Kepler yang kedua ni, dia bagi tahu, okey, masa pergerakan A ke B, okey, C ke D sama. Okey, sama. Okey, walaupun ini panjang tetapi sama sebab dia lebih dekat, okey, dengan matahari. Yang ini jauh daripada matahari. Okey, jarak AB adalah lebih besar daripada jarak CD. Hal ini bermakna planet itu bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari A ke B berbanding dengan C ke D. Okey, dekat sini pergerakan dia lebih laju berbanding dengan gerakan sini. Okey, lebih laju. Okey, lebih laju. Okey. Boleh? Hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler yang kedua. Fakta yang kedua. Cuma untuk faham yang kedua ni dia apa tu? Dia complicated sikit. Okey. Hukum Kepler yang kedua. Kalau jarak AB ni masa dia sama dengan CD, luas dia pun sama. Okey. Luas dia pun sama. Jadi hukum Kepler yang kedua, kalau gerakan A ke B dan C ke D masa dia sama, maksudnya A ke B sejam, C ke D sejam juga. Jadi luas yang dicangkupi oleh garis ni, garis ni, okey, adalah
sama. Luas dia sama. Okey, luas dia adalah sama. Itu pada hukum Kepler yang kedua. Okey, ada soalan? Ada soalan setakat ni hukum Kepler yang kedua? Okey, kita tengok sekali lagi hukum Kepler yang kedua. Okey, hukum Kepler yang kedua yang pertama kita ambil masa. Okey, masa A ke B, cikgu buat ringkasan. A ke B adalah sama dengan masa C D. Okey, jadi bila sama, luas. Okey, luas ABF juga sama dengan luas CFD. CFD. Okey. Tetapi laju linear. Laju linear A ke B. A ke B lebih cepat. Lebih cepat Ni tu lebih lebih besar, lebih cepat. Okey, berbanding dengan laju linear. Laju linear A ke B ni, A ke B lebih cepat. Okey, berbanding dengan C ke D. Okey, hukum Kepler yang kedua kita ada 3 ni. Cikgu letak point letak point. Masa A ke B sama juga masa C ke D. Jadi bila masa sama, luas dia ABF dengan luas CFD adalah sama. Ni sama. Tetapi laju linear bukan sama, tak sama. Tetapi masa laju linear A ke B lebih laju berbanding dengan C ke D. Ada 3 point. 3 point. Kita pergi kepada hukum Kepler yang ketiga. Cikgu rasa kelas hari ini boleh habis ke hukum Kepler. Hukum Kepler yang ketiga. Hukum Kepler yang ketiga ni lebih kepada formula. Formula. Hukum Kepler yang ketiga dia bagi tahu dekat sini kuasa 2 tempoh orbit. Kuasa 2 tempoh orbit T tempoh. Tempoh ni masa. Kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. T kuasa 2 berkadar terus dengan arc kuasa 3. Macam tu. Arc ni jejari orbit. T ni merujuk kepada tempoh orbit planet. Planet yang mengorbit dengan jejari yang lebih besar, akan mempunyai tempoh orbit yang lebih panjang. Tempoh yang lebih panjang. Sebenarnya ni fakta ni diterangkan pada hukum Kepler yang kedua. Dia kata sini jejari yang besar. Ni jejari kan? Ni jejari. Yang ni jejari dia pendek. So jejari yang besar ni tempoh masa dia adalah lebih panjang berbanding dengan jejari yang pendek. Tempoh masa dia. Lebih tempoh masa. Tempoh masa. Cuma dalam kes yang Kepler ni jarak A ke B ni tempoh masa yang sama lah. Cuma kita tengok jarak dia macam mana jarak dia kan. Jarak dia ni pendek sikit. Yang ni panjang sikit. Tetapi tempoh masa sama. Tempoh masa sama. Oleh yang demikian, planet yang lebih jauh daripada matahari, mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. Yang ni betul lah. Kalau planet tu lebih jauh daripada bumi, dia lengkuk dia. Kita panggil apa tu? Lilitan dia. Lilitan dia ni, jarak dia ni lebih besar lah. Kalau besar ni kan, dia akan lebih besar. So bila lebih besar, untuk dia cukup tempoh
okey, satu pusingan akan ambil masa lebih lama berbanding dengan planet yang dekat dengan matahari. Matahari, jarak dia, lilitan dia ni, okey, lebih pendek. Okey, bila dia dekat lebih pendek, tempoh untuk lengkap satu pusingan adalah pendek juga. Macam bumi mengelilingi matahari, okey, kita ada 300 mengambil masa 365 hari. 365 hari kita ambil masa untuk kita mengelilingi matahari. Tetapi bulan mengelilingi bumi mengambil masa 1 bulan 30 hari, 29 hari, 31 hari ataupun 28 hari. Okey. Sebagai contoh, bumi mengambil masa 1 tahun. Okey, untuk satu orbit lengkap. Manakala planet Zuhal mengambil masa 29 tahun. Okey, 29 tahun setengah. Tengok. Okey, kita ada dekat alam cakrawala kita ni. Okey, kita ada matahari. Okey, planet yang pertama you tarik. Okey. Yang mana mengambil masa 0.2 tahun sahaja. 0.2 tahun sahaja. Okey, kalau 0.2 tahun kita darab dengan 12. Okey, kita akan dapat lebih kurang 2 bulan lebih sahaja. Okey, untuk mengelilingi matahari. Yang kedua, Zuhrah. Okey, Zuhrah ambil masa 0.6. Iaitu 7 bulan. Okey, 7 bulan 2 hari macam tu lah. Okey. 7 bulan 7 bulan 7 bulan okey, 7 bulan lebih. Kemudian kita planet yang ketiga ambil masa 1 tahun. Okey, lepas tu planet Marikh 1.9 tahun. 1.9. Ambil masa lebih kurang 22 bulan. Okey. Itu yang kita planet Marikh ni destinasi pilihan, okey, selepas bumi. Okey, selepas bumi. Sekarang dalam proses kita tengah mengkaji planet Marikh. Kalau okey, jadi dia nak buat penginapan dekat planet Marikh. Okey. Okey, sambung. Okey, Mushtari ambil masa 11 tahun, 11.9 tahun untuk mengelilingi matahari. Okey, lepas tu Mushtari, Zuhal ambil masa 29 tahun. Okey, Uranus 84. Okey, Neptun 164 tahun. Semakin jauh daripada matahari, semakin tempoh untuk lengkap satu pusingan. Okey, satu pusingan dalam orbit, okey, untuk mengelilingi matahari ambil masa yang lama. Tempoh dia lamalah. Okey. Boleh? Boleh tak setakat ni? Hukum Kepler yang ketiga. Kita ada lagi ni hukum Kepler yang ketiga. Boleh tak kelas? Sekarang kita ada 31 orang. Okey, hukum Kepler yang ketiga. Jadi hukum Kepler yang ketiga kita ada okey, kita ada fakta berkenaan dengan rumus. Okey, fakta berkenaan dengan rumus. Yang mana rumus dia, okey, rumus dia T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okey. Kalau okey kita sambung. Okey. Hukum Kepler yang ketiga boleh dirumus, okey, menggunakan hukum kegravitian semesta Newton yang chapter 3.1.
dan konsep gerakan membulat. Okey, konsep gerakan membulat. Okey, planet melakukan gerakan membulat mengelilingi matahari. Daya memusat, okey, daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet itu. Okey, ini yang kita belajar pada chapter 3.1. Perhatikan rajah 3.28 menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Dengan menganggap, kita buat anggapan orbit planet tu adalah secara membulat. Sebab dia mudah untuk buat pengiraan dari segi jejari. Kita boleh terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit seperti dalam hukum Kepler yang ketiga. Okey, jadi kita ambil contoh satu planet dan satu matahari. Okey, kita ambil gerakan secara membulat. Okey, gerakan secara membulat. Jadi kita ada satu jejari arc. Okey, maksudnya daripada orbit sehingga ke pusat matahari. Okey, kita ada jisim matahari M besar, jisim planet M kecil, jisim jejari orbit R, daya graviti ni daya tarikan antara dua planet ni lah. Okey, daya graviti, laju linear V, velocity, V velocity, F ni force, R ni radius, M ni mass. M besar pun mass juga. Okey, dalam bahasa Inggeris. Okey, tempoh orbit T. Okey, tempoh orbit T. Jadi daripada formula sebelum ini, ni kita dah belajar ni. Masa hukum kegravitian semesta Newton. Okey, ada satu formula. Okey, kalau tengok yang kita belajar itu. Okey, kita scroll naik. Okey, ini. M1, M2. Okey, M1, mass 1, mass 2. Jisim 1, jisim 2. Boleh juga kita tulis GM besar, M kecil. Boleh juga. Cuma kita kena bezakanlah M1 dengan M2. Kita tak boleh guna MM. Okey, kalau kita guna MM, kita boleh darab. Okey, kita boleh darab jadi M kuasa 2 pula. Jadi kita kena beza sebab nilai yang berbeza. Jisim yang berbeza, objek yang berbeza, jasad yang berbeza. Jadi M1, M2 ataupun M besar, M kecil. Okey. Jadi ni yang kita belajar dulu iaitu 3.1 itulah. Okey, 3.1 pada bahagian yang pertama. Okey, kemudian daya memusat. Bahagian yang ketiga, daya memusat. Okey, daya memusat. Okey, rujuk buku teks. Okey, daya memusat. Okey, daya memusat. Ini daya memusat yang minggu lepas hari Ahad, Isnin, Khamis. Okey, hari Khamis. Ini hari Khamis. Okey, kita dua formula ni daripada 3.1. Okey, maka daya memusat sama dengan daya graviti. Daya memusat sama daya graviti. Kedua-dua formula ni force. Ini pun force juga. Okey, cuma ini adalah daya graviti, ini daya memusat. Okey, jadi maka kita samakan dua-dua persamaan ni. Maksudnya tempat F ni digantikan dengan ini ataupun sebaliknya lah. Jadi kita ada formula yang pertama daya memusat. Okey, formula yang kedua adalah daya graviti. Okey, yang kedua. Lepas tu M dengan M ni sama. Objek yang sama, jasad yang sama. Kita potong. Okey, kita potong sahaja. Okey, kita potong sahaja. Okey, lepas tu arc sini ada satu, arc sini ada dua. Jadi kita potong sini arc satu. Jadi sini arc ni ada dua. Arc kuasa 2 ni maksudnya arc tu dia ada dua. Jadi kita potong satu juga. Okey, jadi tinggal arc sahaja dekat sini. Sini arc sini dah tak ada. Tinggal satu lah. Okey. Potong-potong ni nanti kalau siapa yang tak faham, cikgu boleh tunjuk lah. Sebenarnya kita pindah, kita bahagi. Lepas tu kita bahagi arc. Kita potong lah. Macam satu bahagi satu, potong. Okey. Jadi yang tinggal adalah V kuasa 2 sama dengan GM per R. Okey, persamaan yang pertama. Ni kaedah matematik Persamaan yang pertama. Okey, V ni merujuk kepada velocity hal laju. Okey, kemudian laju linear planet, okey, V laju linear planet sama juga dengan jarak yang dilalui dalam satu orbit lengkap bahagi dengan tempoh orbit.
Okey, jarak yang dilalui dalam satu orbit lengkap. Dalam matematik, jarak maksudnya dalam membulat, kalau kita nak cari panjang lilitan bulatan, formula matematik adalah 2 pi r. Okey. Kalau kita nak cari luas, pi r kuasa 2 nak cari luas bulatan. Tapi dalam ni, okey, jarak je dia. Kalau jarak maksudnya lilitan. Formula matematik adalah 2 pi r. Okey, 2 pi r. Kita nak cari jarak dalam satu bulatan ataupun panjang lilitan. Okey, perimeter bulatan. Okey, istilah dia. Okey, dalam matematik. Jadi formula dia adalah 2 pi r. Tempoh orbit ni memang kita guna T. So, ini adalah formula yang kedua ataupun terbitan yang kedua. Okey, kita ada yang pertama. Lepas tu ada yang kedua. Ni sepatutnya dia letak V kat sini ni. V sama dengan 2 pi r bahagi dengan T. Okey. Kemudian kita ada V kat sini, V kat sini. Jadi V dekat sini kita gantikan. Gantikan persamaan yang kedua ke dalam persamaan yang pertama. Nak ganti dekat mana? Kita ganti tempat yang sama. So V dekat persamaan yang kedua ni adalah 2 pi r bahagi dengan T. Dekat sini V kuasa 2. Jadi tempat V ni kita gantikan dengan ni. Okey, kita gantikan 2 pi r bahagi T. Kita pun letak dalam ni. Ni sebenarnya tempat V. Okey, kita gantikan dekat sini. Jadi semua akan jadi kuasa 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Pi kuasa 2, R kuasa 2, T kuasa 2. Dia akan semua akan jadi kuasa 2. Okey. Semua akan jadi kuasa 2. Jadi kita pindahkan. Okey, pindahkan untuk kita dapat T kuasa 2. Jadi, ini kalau cikgu nak tunjuk, nanti kita bersemuka, nanti cikgu tunjuk. Dia ada ni, kita pindahkan satu-satu. Pertama, kuasa 2 kita masukkan dekat dalam. Lepas tu baru kita pindah-pindahkan supaya sebutan semua ni dalam T. Okey, tempoh. Ini nak mentakrifkan hukum Kepler yang ketiga ni. Okey, hukum Kepler yang ketiga. Jadi kita dapat T kuasa 2 sama dengan ni dalam bracket. Ni lah. Okey, kenapa dipisahkan dekat sini? So, kita dapat takrifkan hukum Kepler yang ketiga yang mana yang mana T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 2. R kuasa 3. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okey, itu perkadaran. Tetapi dalam persamaan kita ada satu permala. Okey, permala. Okey, kita ada satu permala. Oleh itu, GM adalah mala. Okey, GM mala. G ni pemala graviti, G. Okey, memang tetap, tak berubah. M ni sama juga mala. G same matahari. G same matahari memang tak berubah lah. Memang macam tu lah nilai yang sama. Okey, so dia kata GM ni adalah mala, tidak berubah. Mala ni maksudnya tidak berubah. Tetap. Okey. Jadi, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Ini adalah hukum Kepler yang ketiga. Okey, hukum Kepler yang ketiga. Jadi hukum Kepler yang ketiga kita ada formula baru pula. Okey, banyak sangat formula kan? Okey. Banyak sangat formula. Okey, jadi dekat sini kita ada formula. Okey, kita ada formula T kuasa 2 sama dengan okey, bracket ni nak memisahkan antara R kuasa 3 dengan ni semualah. 4 pi kuasa 2 bahagi dengan GM. GM ni tetap. Pi ni pun tetap juga kan. 3.142. Okey. Yang berubah-ubah adalah T dengan R. Jari. Okey. Okey, ada soalan setakat ini? Ada soalan tak setakat ni? Ada, cikgu. Okay. Dia complicated sikit adalah hukum Kepler yang ketiga lah. Okay. Yang complicated sikit yang ketiga sebab dia ada formula-formula. Okay. Macam chapter 3 ni memang banyak sikit formula lah. Dan cikgu rasa formula ni sebenarnya diberikan. Dalam exam nanti cikgu rasa diberikan. Biasanya formula ni dalam exam dia ada pada muka surat yang kedua lah. Muka surat yang kedua dia akan letakkan formula.
Cuma apa yang kita perlu semua kena 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 bersedia adalah kena ingat. Okey, kena ingat R tu apa, T tu apa. Dia tak akan bagi tahu. Okey, T apa, R apa, dia tak akan bagi tahulah apa maksud. Okey, apa maksud dia. Okey, kejap. Kejap Okey. Tengok. Sabar sabar tengok formula banyak-banyak, jangan pening-pening. Okey, walaupun banyak, sabar. Formula contohnya cikgu rujuk pada bahagian papan tulis. Okey. Okey, contohnya yang hukum Kepler yang ketiga kan kita ada terbitan formula. Ni kita panggil terbitan formula. Terbitan formula ni biasanya dalam exam dia tak keluar. Ni kaedah matematik persamaan serentak. Okey, persamaan serentak. Dalam fizik ni yang pertama dia konsep. Okey, konsep. Lepas tu dia buat persamaan. Okey, contohnya konsep. Okey, konsep bagi hukum Kepler yang ketiga. Dia tengok konsep gerakan dalam planet, gerakan dekat planet. Lepas tu dia buat persamaan. Jadi persamaan yang dia dapat daya memusat sama dengan daya graviti. Okey, daya memusat sama dengan daya graviti. Lepas tu dia masukkan formula. Dia terbitkan formula. Jadi kita ada persamaan yang pertama ni matematik. Okey, cuma fizik daripada konsep dia keluarkan persamaan. Okey, dia keluarkan persamaan. Keluarkan persamaan. Okey. Lepas tu selesaikan secara serentak. Lepas tu terbitan kita keluar, kita akan dapat formula yang baharu. Formula yang baharu. Okey. Yang ni biasa tak keluar dalam exam. Okey. Cuma dia nak bagi tahu macam mana formula ni diterbitkan, macam mana. Nanti dekat universiti baru belajar. Ni exam ni. Kalau macam ni exam boleh masuk. Kalau universiti lah. Universiti dia ada terbitan formula. Belajar matematik pun sama. Ada terbitan formula. Okey, kita kena buktikan formula tu. Kalau peringkat universiti dah. Sama juga ni, sebenarnya peringkat universiti, kita akan belajar dan kita dalam exam dia bagi tahu. Okey, terbitkan formula. Okey, terbitkan formula hukum Kepler yang ketiga. Lepas tu kita buat macam ni lah. Tapi pengiraan dia panjang lagi lah. Yang ni dia ringkas-ringkas je. Okey, dia potong-potong ringkaskan. Okey, itu peringkat universiti. Peringkat kamu, sekadar tahu formula, macam mana nak guna formula. Itu saja. Okey, peringkat SPM. Okey, jadi hukum Kepler yang ketiga, dia ada proses terbitan melalui persamaan serentak. Okey, melalui beberapa konsep. Okey, konsep fizik. Okey, jadi ini adalah formula yang pertama yang menepati hukum Kepler yang ketiga. Okey. Seterusnya, okey, rajah 3.29 dekat bawah merumuskan hukum Kepler yang ketiga. Okey, hukum Kepler yang ketiga. Ini sebenarnya daripada sini sama yang ni lah. Okey, sama dengan ni. Okey. Apabila hukum Kepler ketiga diaplikasikan terhadap sistem planet dengan matahari M, okey, matahari M adalah merujuk kepada jisim matahari. Okey, hukum Kepler ketiga boleh juga diaplikasi kepada sistem satelit dan bumi dengan M merujuk kepada jisim bumi. Okey. Rupanya, okey, kita terbitkan hukum Kepler yang ketiga ni, okey, rumus yang sama juga boleh digunakan antara okey, satelit okey mengelilingi bumi. Okey, konsep dia sama, mana satelit itu berada pada orbitnya. Okey, kemudian pada masa yang sama, okey, kita ada daya tarikan antara satelit dengan bumi. Jadi dia beritahu dekat sini, okey, hukum Kepler yang ketiga antara sebenarnya matahari dengan planet-planet. Antara dua jasad lah, satu matahari, satu lagi planet. Tak kisahlah planet apa-apa. Okey, boleh juga diaplikasikan hukum ni kepada satelit dengan bumi. Kenapa? Sebab satelit ni
pergerakan dia pun sama. Macam dia ada orbit dia. Okay, mengelilingi bumi. Orbit. Jadi bila ada orbit, dia ada jejari. Jarak antara satelit dengan bumi. Sebenarnya kita dah belajar pada hukum kegravitian semesta. Okay. Yang mana cuma M sebenarnya mass bagi matahari. Jadi M ni kita boleh juga guna kepada jisim bumi. Okay. Jadi kena faham formula tu juga. M ni bukan setakat matahari, mass, tetapi mass kepada bumi. Okey. Jadi ni dia tunjuk perbezaan dia, tengok T kuasa 2 yang dalam bracket ni adalah K. K pemalar. K. Okey. Jadi K tu adalah pemalar. Jadi K ni pemalar K ni adalah sama juga dengan 4 pi kuasa 2 sama dengan GM. Bahagi dengan GM. Okey. Setiap persamaan kan, persamaan biasa dia memang dia letak nilai K ni. K. K pemalar K. K ni ditakrifkanlah sebagai apa? Jadi K ni pemalar dia adalah 4 pi. Pi ni tetap. G ni pemalar graviti pun tetap. M ni pun tetap jisim. Okay. Kalau kita ambil satelit dengan bumi, jadi M ni jisim bumi. Tetap juga jisim bumi. Okay. Jadi kita dapat formula pada masa sama, kita juga dapat ringkas. Ni sebenarnya dia ringkaskan formula ni, ringkaskan. Okay, sepatutnya T kuasa 2 sama K R kuasa 3 ni dia nyatakan dekat sini ni, dekat sini. Okay. Okay, menyelesaikan masalah menggunakan rumus. Okay, menggunakan rumus. Okay, menggunakan rumus hukum Kepler yang ketiga. Okay, cikgu rasa untuk yang ini, untuk penyelesaian ni boleh cuba dulu. Kita akan sambung pada kelas esok. Kelas esok kita akan sambung kepada menggunakan rumus hukum Kepler yang ketiga ni. Okay, kita akan fokus pada kelas esok. Kita cuba fokus supaya tak pening berkenaan dengan formula. Okay, dengan pengiraan. Okay, dengan pengiraan. Sebenarnya tak ada susah sangat pun. Okay, nak ingat formula tak payah ingat sangat. Okay, cuma tahu menggunakan formula berdasarkan keadaan ataupun situasi yang diberikan. Kita tahu nak guna formula yang mana. Sebab dalam chapter 3 ni, dia ada banyak formula. Okay, cuma kita tahu formula mana yang kita nak gunakan. Jadi, sebenarnya formula mana yang kita nak guna, kaedah dia ni lah. Pastikan 3 langkah ni dipatuhi semasa nak menjawab soalan yang melibatkan penyelesaian. Bila masuk berkenaan dengan planet-planet ni, pertama kita senaraikan. Okay, senaraikan maklumat dengan simbol sekali. Sebab simbol ni kita nak rujuk formula. Formula mana yang ada formula ni R1, R2, okay, T, okay. Cuma dalam kes ni dia tertinggal satu ni. Bukan dia tertinggal. Kalau boleh kita masukkan satu lagi. Apa yang kita nak cari dekat sini kita letak juga sini. Baru kita tentukan formula apa yang kita nak guna. Okay, nanti bersemuka cikgu akan tunjuk ni. Langkah 1. Buku teks dia ada kurang lengkap lah bagi cikgu. Ada satu lagi. Contohnya dekat sini. Dia nak apa ni? Apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari orbit? Jejari orbit. Okey. A tak apa. Yang kedua, hitungkan jejari orbit Mareh. Okey. Jadi pada soalan B ni, jawapan B dekat sini kita kena letak ni. Jejari orbit Mareh. Okey. Okey, sama. Ni dia letak dah. Dia letak kat sini kan. Jadi formula apa yang ada R1, R2, T1, T2. Cuma yang ini sebenarnya adalah daripada ni ringkasan ni. Okey, ni ringkasan ni. Okey, ringkasan ni. Secara nisbah. Okey, secara nisbah. Jadi kita buat pengiraan. Ini nanti esok kita tengok. Okey, esok nanti kita tengok detail. Okey. Cuba sekarang cuba rujuk modul. Okey, buka modul sat. Bukan nak suruh buat, cuma nak suruh tengok modul. Okey, sebab dalam modul tu dia ada nota juga.
Okey, hari ini adalah 21 hari bulan kalau ikutkan muka surat 7 kan. Muka surat 7. Okey, muka surat 7. Okey, ini hukum Kepler yang kita belajar ini kita ada 1, 2 dan 3. Okey, hukum Kepler 1, 2, 3. Hukum yang pertama, dia ringkaskan tengok itu berkaitan dengan orbit. Yang kedua berkaitan dengan luas. Yang ketiga berkaitan dengan tempoh. Okey, formula. Tempoh formula. Okey, kita ada pertama, kedua dan ketiga. Nota ni nota. Okey, jadi ada 1, 2, 3. Muka surat 7. Muka surat 7 yang ni latihan ni. Ini sebenarnya dah buat. Kita dah minggu lepas. Okey. Jadi hukum Kepler ni dekat sini. Okey. Latihan dia sebenarnya inilah. Ini ni nanti kita esok. Okey, esok nanti kita pergi. Jadi hari ini fokus kena tahu hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga. Okey, pertama, kedua dan ketiga. Okey, setakat ni ada soalan? Okey, ada soalan tak? Hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga, ada soalan tak kelas? Ada tak cikgu? Okey, dah pukul 9. Okey, cikgu bagi link. Okey, mohon isi kehadiran. Okey, mohon isi kehadiran untuk hari ini. Okey, mohon isi kehadiran untuk hari ini. Okey, isi kehadiran dulu. Kita ada 31 orang. Okey, 31 orang.